Saya melihat mutakhir ini banyak kejadian jenayah dilaporkan, polis menjalankan tugasnya, menguatkuasa, melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, tapi apabila tangkapan demi tangkapan dilakukan sebagai mengurangkan kadar jenayah cyber ini, tidak ada tindakan. Bukan tidak ada tindakan, namun di peringkat pendakwaan saya mendapat maklumat bahawa hanya terdapat satu mahkamah session, iaitu mahkamah cyber untuk mengendalikan prosiding berkenaan dengan jenayah cyber. Sehingga kami ahli parlimen pun di-scam. Hari ini, Tan Sri Pengurusi. Jadi kita ambil perhatian situ supaya peruntukan yang dibuat tu diberi untuk mereka meningkatkan di segi siasatan kepada jenayah cyber ini. Begitu juga dengan Jabatan Kehakiman dan Mahkamah Syariah Malaysia. JKSM berfungsi menggubalkan dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah. Persoalan saya ingin bangkitkan adalah berkaitan dengan penggubalan rang Undang-Undang 355. Pada Mei lalu dalam maklum balas menteri di mana pelaksanaan penggubalan 355 ini akan mula setelah mendapat lampu hijau daripada Kabinet. Saya mendapat laporan Kabinet telah meluluskan pada penggal yang lalu untuk RUU 355 tetapi tak sempat dilaksanakan kerana pembubaran Parlimen. Jadi soal saya, apakah status terkini RUU 355 ini? Saya yakin iaitu kerajaan nak tubuhkan jawatankuasa pula untuk berapa tahun lagi boleh selesai. Jadi dijawab oleh Menteri Dalam Negeri dalam tempoh hari, mereka juga ada intention. Jadi intention ni sampai bila? How long? Itu persoalannya. Jadi itu yang saya nak sentuhkan. Begitu juga dengan berkenaan dengan kemajuan Islam 50-100 kod butirannya. Saya ingin menjurus terus kepada isu yang ingin saya bangkitkan, iaitu berkaitan dengan tahfiz TVET yang mana dijalankan pada kerajaan sebelum ini, kerjasama antara Kementerian Semua Manusia dengan Jabatan Perdana Menteri. Hal Ehwal Agama Islam dijalin erat dengan merealisasikan program tahfiz TVET agar mendapat penyelarasan sewajarnya dan komprehensif. Seterusnya, apakah status terkini program terbabit? Seterusnya, saya melihat kepada peruntukan yang diberikannya adalah dimasukkan satu peruntukan bagi mengarus perdanakan pendidikan tahfiz termasuk pemodenan infrastruktur ma'had tahfiz serta penyelarasan kurikulum institusi tahfiz bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selesa untuk pelajar tahfiz. Seterusnya, saya ingin melihat kepada menggunapakaikan langkah proaktif bagi memperkasakan kebajikan dan tahap profesionalisme guru-guru kafah serta pegawai penyelia kafah di seluruh negara, termasuk juga penyerapan perjawatan kontrak menjadi kaki tangan tetap. Itu saya punya saranan. Dan seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan dengan fungsi yang merujuk kepada butir kod 1000 pengurusan, iaitu 10100600 Jabatan Komunikasi Komuniti, iaitu JKOM. Antara fungsi JKOM ialah dijelaskan adalah membina komuniti berbudaya ilmu dengan memperkasakan pendidikan perlembagaan, pendidikan politik untuk belia 18 yang boleh mengundi sekarang, apresiasi estetika seni budaya, selain membangunkan komuniti berkemahiran digital dan demi kemajuan negara. Soalnya, apakah mekanisme bagi mengukur kejayaan fungsi JKOM itu sendiri dan sejauh mana ia berkesan menjadi medium bagi menyediakan ilmu politik kepada pengundi 18. Dengan pengurangan, saya tengok sekarang ini untuk peruntukan ini telah meningkat 200 juta daripada 12 bilion 453,300 daripada tahun dulu 11 bilion 822 244 400. Jadi saya ingin menegur dalam keadaan ini supaya mereka dapat melaksanakan kerja yang lebih jelas. Dulu PA sendiri desak mansuh jasa kerana katanya akan menjadi propaganda kerajaan. Sekarang tubuh JKOM sebagai, kita tengok lebih pada menyerang pembangkang, di mana ketua pengarah JKOM iaitu Muhammad Agus bin Yusof itu ternyata gagal dalam menguruskan JKOM ini.
Cara Dato' Muhammad Yusof Agus ini memimpin JKOM memberi imej yang sangat buruk pada kerajaan sekarang. Saya mencadangkan supaya JKOM ini dimansuhkan ataupun dibatalkan kerana kegagalan mereka. Jadi saya harap dengan saya gusar pengurangan tersebut berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ini, JKOM adakah benar-benar memainkan peranannya dengan betul bagi melaksanakan peranan kerajaan yang bagi mendidik rakyat ini. JKOM tidak digunakan sebagai alat propaganda politik seperti tuduhan. Saya harap begitulah. Tidak menjadi alat propaganda politik seperti tuduhan oleh kerajaan dahulu, iaitu zaman PH yang memansuhkan jasa yang dilemparkan kepada pentadbiran. Oleh itu saya mohon penjelasan berkenaan pengurangan kod terbabit ataupun allocation terbabit kepada JKOM ini. Sekian, terima kasih. Saya ada lagi tapi saya jemput Rasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya dalam pembahasan peringkat jawatan kuasa yang melibatkan Jabatan Perdana Menteri. Perkara yang pertama yang saya nak sebutkan pada petang ini adalah berkenaan dengan maksud Pekalan 1 Parlimen Malaysia. Saya nampak peruntukan yang diberikan adalah 168 juta berbanding dengan 166 juta pada belanjawan sebelumnya. Nampak lebih kurang. Jadi saya nak tanya, apakah Akta Perkhidmatan Parlimen? Bilakah akta ini akan dilaksanakan? Saya percaya Tan Sri Pengerusi sendiri cukup menantikan adanya pelaksanaan akta ini, dan sebelum tu memang dia perlu melalui proses IUU dan diwatakan menjadi undang-undang. Jadi saya nak tanya kepada JPM, bilakah Akta Perkhidmatan Parlimen ini akan mula dilaksanakan? Perkara kedua, bawa maksud pekalan ini juga, saya mohon cadangkan kepada Tan Sri Speaker, kebetulan petang ni Tan Sri ada, berkenaan dengan cuti Deepawali. Rakyat Malaysia akan menyambut Deepawali pada 12 November, hari Minggu ni. Hari Isnin, cuti umum. Biasalah kalau perayaan pada hari Ahad, hari Isninnya cuti umum. Tetapi pada hari Selasa, 14 November, kita akan balik kembali untuk bersidang di sini. Saya mohon pertimbangan daripada Tan Sri Speaker, kalau boleh pada tahun-tahun akan datang, apabila menyediakan takwin tahunan Parlimen, kalau boleh, kalau kesnya lebih kurang macam ni, hari Selasa tu kita lapangkan. Sebab di sekolah pun cuti sekolah. Dan cuti sekolah bukan setakat SJKT sahaja, tapi semua sekolah di bawah KPM, hari Selasa 14 November pun cuti umum. Jadi saya mohon supaya kita boleh selaraskan, sebab saya rasa ini Deepawali ini perayaan yang utama di negara kita, dan di bawah konsep Malaysia Madani sama-sama kita kemukakan. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Seterusnya di bawah maksud Bekalan 1 juga, di bawah putiran 020200 emolumen kaki tangan kontrak dinaikkan daripada 3.6 juta kepada 4.2 juta. Saya nak tanya, dengan adanya putiran ini 4.2 juta diperuntukkan, maknanya masih ramai lagi kaki tangan Parlimen tu, kaki tangan kontrak. Kenapa mereka tak boleh diserapkan menjadi kaki tangan tetap? Jadi saya mohon penjelasan. Seterusnya di bawah maksud pembangunan JPM, putiran 93500 projek khas sebanyak 500 juta diperuntukkan. Berbanding dengan belanjawan sebelum ni kosong, kenapa tiba-tiba ada 500 juta untuk projek khas? Dan projek khas ni skopnya apa? Sebab setakat projek khas ni skopnya cukup luas. Rakyat nak tahu apakah jenis-jenis projek yang diklasifikasikan di bawah tajuk ini, dan adakah Parlimen rasa akan mendapat imbuhan daripada sebahagian daripada projek yang akan dilaksanakan ini. Seterusnya putiran 94000 di bawah tajuk Perkhidmatan Kerajaan Digital. Kalau kita tengok pada belanjawan sebelum ni, sebanyak 862 juta diperuntukkan. Pada belanjawan kali ini sebanyak 635 juta diperuntukkan, iaitu pengurangan lebih 230 juta. Saya nak tanya, kenapa ada pengurangan? Sebab pendigitalan adalah satu proses yang perlu diberikan perhatian, keutamaan pada ketika ini. Apakah pengurangan ini disebabkan semua agensi yang terlibat telah pun melalui proses pendigitalan? Maknanya setakat 600 lebih itu cukuplah. Dan selepas ini tak ada lagi proses pendigitalan untuk agensi-agensi yang terbabit. Seterusnya di bawah putiran 97000, iaitu di bawah tajuk Dana Mudah Cara Infrastruktur. Kalau pada tahun sebelum ni 247 juta, kali ini hanya 10 juta diperuntukkan. Saya nak tanya,
Kenapa ada pengurangan sebegini? Sebab kalau kita tengok jumlah anggaran harga projek keseluruhan adalah 5 bilion. Jadi kenapa tahun depan hanya 10 juta? Mohon penjelasan daripada pihak JPM sebab ia nampak sangat skopnya jauh berbeza dengan belanjawan sebelum ni. Dan seterusnya di bawah butiran 00101 iaitu Majlis Keselamatan Negara. Kita tahu MKN ni antara agensi ataupun entiti yang sangat mustahak dalam negara kita. Kalau kita lihat pada tahun 2022 belanja sebenar yang dibelanjakan adalah 23 juta. Pada belanjawan 2023 ia adalah peruntukan 22 juta. Dan kali ini belanjawan 2024 sebanyak 296 juta. Satu lonjakan lebih 10 kali. Saya menyambut baik sekiranya ada keperluan untuk kita melonjakkan peruntukan pembangunan ini. Cuma saya nak tanya, apakah jenis pembangunan yang terlibat? Ia mungkin melibatkan pembinaan kompleks dan sebagainya. Dan saya nak tanya juga, apakah justifikasi tertiba kalau kita tengok 2 tahun sebelumnya setakat 22-23 juta, tiba-tiba naik kepada hampir 300 juta. Apakah kita menghadapi satu ancaman keselamatan daripada anasir-anasir luar ataupun dalam? Saya mohon penjelasan daripada Jabatan Perdana Menteri. Jadi sekian, terima kasih Tan Sri Pengurusi. Baik, terima kasih Rasa. Saya jemput Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengurusi, Tan Sri Pengurusi. 05,000 Kemajuan Islam, 050-1100 JAKIM. Suara-suara dari lapangan yang melibatkan pegawai agama daerah di seluruh negara. Apabila tugas hakiki yang melibatkan masa 8 pagi hingga 5 petang, manakala tugas di luar kerja hakiki iaitu melibatkan tugas-tugas penguatkuasaan pada sebelah malam telah menyebabkan kadang-kadang mengganggu tugas hakiki pada waktu siangnya. Bukan setakat mengganggu, malah menimbulkan fitnah kepada pelanggan pejabat agama itu sendiri kerana lewat ke pejabat semata-mata untuk menguruskan kes penguatkuasa pada sebelah malam. Oleh itu saya mencadangkan, yang pertama, penambahan anggota penguatkuasa bagi melancarkan tugasan. Yang kedua, penubuhan skuad penguatkuasa yang menguruskan kes mahkamah hingga selesai tanpa melibatkan tugas hakiki pegawai agama daerah. Yang ketiga, penambahan allowance khas untuk semua yang terlibat dengan aktiviti penguatkuasa di luar tugas hakiki. Dan yang seterusnya, yang keempat, menambah kenderaan khas bagi penguatkuasa daerah, penguatkuasa agama daerah di seluruh negara. Tan Sri Pengurusi, seterusnya 050100 JAKIM juga yang berkali-kali kita ketengahkan isu guru kafar, Pendang sebut, Kuala Kerai pun sebut. Kita mohon supaya pihak JAKIM menyelesaikan status guru-guru kafar supaya kesemuanya daripada allowance kepada gaji tetap. Dan yang keduanya, keluhan daripada penyelia-penyelia guru kafar masih lagi menerima allowance yang masih di tahap yang tidak memuaskan. Apakah status terkini penyelesaian allowance untuk penyelia-penyelia kafar di seluruh negara? Dengan peruntukan 1,147,796,000, adakah para guru kafar telah menghadiri kursus perdana bagi menguasai tulisan Jawi? Kerana seharusnya, Tan Sri Pengurusi, JAKIM sebagai antara yang bertanggungjawab mengekalkan tulisan Jawi yang standard bagi diketengahkan kepada anak generasi kita di Malaysia. Saya mohon agar JAKIM dapat berkolaboratif sepenuhnya dengan pihak yang berautoriti iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya 030500 Agensi Pengurusan Bencana NADMA. Antara fungsi NADMA ialah meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana serta pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Saya mohon penjelasan dengan bajet yang tersebut lebih 33 juta. Berapakah kemampuan jentera yang dapat disalurkan ketika musibah besar yang berlaku seperti kepala air dan banjir besar di Pantai Timur? Kerana bantuan segera di kawasan pedalaman perlukan jentera yang cukup efisien dan munasabah kerana banyak NGO yang terlibat dalam musibah besar
melaporkan jentera normal lambat dan kurang anggota. Berbalik kepada 050-1100 JAKIM, yang terakhir saya ingin mohon penjelasan daripada pihak JAKIM. Peranan memperkasa akidah ummah. Saya ingin tahu setakat ini berapakah ajaran sesat yang telah diharamkan? Apakah program khususnya untuk mengukuhkan akidah para remaja? Kerana sejak 2-3 tahun ini terdapat gejala bunuh diri dalam kalangan anak muda yang berakidah Islam. Sekian, Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Bangi. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada semua. Terima kasih kerana peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan peringkat jawatan kuasa bagi Jabatan Perdana Menteri. Saya terus masuk ke perbahasan saya. Pertama, saya ingin merujuk kepada kod 030400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, dan juga 030500 Agensi Pengurusan Bencana ataupun NADMA. Tan Sri Pengerusi, 2 malam lepas hujan lebat di kawasan Bangi, dan pada pagi tersebut kawasan Kampung Bangi dan Bangi Lama telah dinaiki air. Air bah sampai tenggelam. Tan Sri Pengerusi, tingkat bawah, kalau rumah tu 2 tingkat, tingkat bawah tu tenggelam, kereta ada yang sampai ke bumbung. Dianggarkan 120 buah rumah terjejas. Satu PPS telah dibuka di Sekolah Kebangsaan Bangi yang setakat semalam menempatkan 20 keluarga dan lebih daripada 80 mangsa. Namun syukur Alhamdulillah tiada kehilangan nyawa. Yang saya nak nyatakan di sini, bila air naik pada awal pagi Ahad pada pukul lebih kurang 4 pagi, Tan Sri Pengerusi, anggota keselamatan sudah pun digerakkan untuk mengeluarkan mangsa dari kawasan banjir. Di sini saya ingin rakamkan penghargaan saya kepada semua agensi yang terlibat, terutama sekali pihak bomba dan juga APM yang dengan pantas telah bertindak. Jadi merujuk kepada APM kod 030040, saya melihat perbelanjaan mengurus untuk aset APM ini telah berkurangan daripada lebih kurang 22 juta ke 12 juta untuk tahun ini, untuk tahun hadapan. Saya mohon penjelasan daripada kementerian mengenai pengurangan ini. Dan seterusnya untuk NADMA, kod 030500 secara keseluruhan terdapat pengurangan daripada 36 juta ke lebih kurang 33 juta. Sekali lagi, perbelanjaan mengurus untuk aset melihat pengurangan daripada 1 juta untuk tahun ini kepada 346,000 untuk tahun hadapan. Jadi kesiapsiagaan kita, Datuk Tan Sri Pengerusi, untuk menghadapi perubahan cuaca dan juga kemungkinan banjir besar mewajarkan kita untuk memastikan bahawa aset-aset ini dapat diuruskan dan diselenggarakan dengan baik, dan oleh itu saya memohon penjelasan bagi 2 perkara yang telah saya bangkitkan tadi. Seterusnya kod 040100 bahagian hal ehwal undang-undang. Saya sambut baik peningkatan peruntukan daripada 166 juta tahun ini ke 176 juta untuk tahun hadapan. Tapi saya ingin mendapatkan maklumat mengenai perincian jumlah yang akan diperuntukkan untuk Jabatan Bantuan Guaman dan juga Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan untuk tahun 2024. Seperti yang pernah saya bangkitkan sebelum ini, hak untuk mendapat perwakilan guaman adalah hak rakyat dan kerajaan harus memastikan hak ini dilindungi. Seterusnya, kod 040200 pejabat pendaftar Mahkamah Persekutuan dan juga perbelanjaan pembangunan bagi kod 09000 iaitu bangunan mahkamah. Saya sambut baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan 2024 mengenai peruntukan bagi institusi kehakiman. Tetapi saya juga mohon perincian bagi lokasi-lokasi mahkamah yang mana prasarananya akan dibaik pulih, kerana saya melihat dikatakan di situ bahawa lokasi-lokasi ini telah pun dikenal pasti.
Seterusnya, kod 040800 ILKAP. Saya melihat peruntukan untuk ILKAP terdapatnya pengurangan daripada 14.6 juta lebih kurang pada tahun 2023 menjadi 12.9 juta bagi tahun hadapan. Pengurangan paling ketara adalah bagi perkhidmatan dan bekalan. Memandangkan ILKAP ini terletak dalam kawasan Parlimen Bangi, Tan Sri Yang di-Pertua, dan juga ia memainkan peranan penting dalam sistem pentadbiran kita, saya ingin memohon penjelasan mengapa terdapatnya pengurangan ini. Seterusnya, 040900 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Akademi Kehakiman Malaysia akan diperkasakan dengan jumlah lebih kurang 20 juta. Mengikut pemahaman saya, Akademi Kehakiman Malaysia ini adalah di bawah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman atau SPK, tetapi saya lihat hanya terdapat kenaikan sedikit saja untuk Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ini daripada 3 juta hingga menjadi 3.2 juta untuk tahun hadapan. Jadi persoalan saya sebelum saya mengakhiri, 20 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperkasakan Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia, apakah perinciannya dan di mana ianya dimasukkan. Itu saja Tan Sri Pengerusi, Bangi mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Bangi. Saya jemput Parik Bunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk butiran B6 050-100 Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dengan peruntukan sebanyak 1,147,796 ringgit. Sesuai dengan fungsi JAKIM itu sendiri, antaranya memantapkan penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Saya ingin bangkitkan bantuan geran kepada sekolah agama rakyat sebanyak 20,000 yang diumum oleh Menteri Kewangan dalam pembentangan bajet tempoh hari. Dan sekolah yang terlibat pada waktu itu, sebab menurut PM Yang Berhormat Tambun, bantuan itu diberi semula kerana ditarik balik oleh Perdana Menteri pada waktu itu pada tahun 2002. Dan mulai 2003, sekolah-sekolah agama rakyat yang dulunya dapat bantuan daripada kerajaan tak dapat bantuan lagi. Sekolah yang terlibat adalah 260 buah sekolah dan pelajar yang terlibat 74,000 di peringkat rendah dan menengah dan guru-gurunya lebih kurang 5 hingga 6,000. Sebelum ditarik balik pada tahun 2003, sekolah agama rakyat dapat bantuan per kapita dari kerajaan pusat, bantuan bayaran makan pelajar asrama, juga bantuan alatan pembelajaran kembali hidup dan sebagainya. Purata setiap sekolah agama rakyat mendapat bantuan per kapita daripada kerajaan pada waktu itu lebih kurang 100 ke 105,000, bahkan ada yang dapat 300,000 berdasarkan jumlah murid. Jadi saya ingin tanya, adakah yang dimasukkan bantuan 20,000 itu bantuan yang sebagaimana pernah diberikan oleh kerajaan pusat pada tahun sebelum 2002? Kalau itu 20,000 yang diberikan, yang diumumkan oleh PM memang tak cukup untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Sebenarnya daripada 260 buah sekolah agama rakyat yang ditarik bantuan per kapita, sekarang ini 223 sudah menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Mereka dapat bantuan dengan pelbagai-bagai bantuan guru, bantuan pembangunan dan sebagainya. Hanya kira-kira lebih kurang 50 ke 60 buah sahaja sekolah di seluruh negara yang tidak menjadi SABK. Sekolah inilah yang patut dibantu oleh kerajaan, tapi tidak padan dengan jumlah 20,000. Ada setengah sekolah muridnya 100 orang, 200 orang, 300 orang. Adakah dengan 20,000 tak cukup? Jadi saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri Kewangan mengkaji semula peruntukan sebanyak 20,000 supaya digandakan ataupun ikut balik bantuan per kapita yang pernah mereka dapat pada tahun sebelum 2002. Mengikut kepala pelajar itu sendiri. Seorang mungkin dapat RM60, RM70 atau RM100 bergantung jumlah pelajar yang ada di sekolah tersebut. Dan satu lagi, di sekolah-sekolah agama rakyat yang bukan SABK, mereka mohon untuk supaya turut dikecualikan yuran peperiksaan SPM, STAM ataupun STPM sebagaimana kerajaan kecualikan ke atas sekolah-sekolah kerajaan. Jadi apa salahnya yuran peperiksaan SPM dan STAM juga turut dikecualikan ke atas sekolah-sekolah agama rakyat ini. Yang kedua, isu berkaitan dengan penyelarasan sekolah-sekolah rendah agama rakyat.
Pertama, dulu saya sudah bangkitkan, tapi saya semak melalui guru-guru kafa, penggunaan buku-buku kerja dan juga yuran-yuran yang dikenakan masih tidak diselaraskan. Ini membebankan tanggungan ibu bapa apabila berlaku pertukaran sekolah kerana pindah tempat kerja, terpaksa beli buku baru. Guru-guru masih rendah bayaran allowance, tidak dibantu dengan kerja pengkeranian. Kebajikan mereka juga tidak dijaga. Guru kafa sukar untuk dapat pinjaman bank untuk tujuan membeli kenderaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebab allowance-nya sangat kecil dan tidak boleh ditulis gaji, hanya semata-mata allowance, menyebabkan pihak bank tidak meneruskan pinjaman untuk mereka membeli motor atau kereta sesuai dengan keupayaan mereka. Mereka juga tidak ada pencen setelah berkhidmat walaupun mengajar lebih 30 tahun. Kadang-kadang guru kafah diugut hanya kerana menyokong parti pembangkang dalam pilihan raya. Itu hak mereka untuk menyokong mana-mana parti pembangkang. Itu hak mereka untuk berpolitik asalkan tidak cuai menjalankan kewajipan di sekolah. Akhir sekali, saya juga bersetuju dengan saran supaya Parit Muntah, saya pun setuju dengan Parit Muntah. Okey, tak apa. Isu nak sokong tak nak sokong itu di luar, tapi Cukup, di sekolah tak boleh. Di sekolah tak boleh. Yang jadi isu sekarang kita dengar, saya tak bagi ada laluan guru ulangan. yang berpolitik dalam sekolah. Saya Ini tak bagi betul. laluan, tak Ini faham kita ke? tak benarkan. Saya tak bagi laluan. sependangan dengan Parit Muntah. Di luar tak ada masalah, sokonglah mana-mana parti. Tapi dalam sekolah tidak boleh berpolitik. Terima kasih sahabatku Parit Muntah. Ulangan tak erti peraturan, orang tak bagi duduklah. Jadi ahli parlimen apa tak erti peraturan? Saya cukup kesal dengan ulangan yang mengganggu oleh berhujah tanpa kebenaran. Speaker, tolong ambil tindakan. Parit Urusi. Muntah, saya tambah seminit lagi. Tambah seminit, 2 minit urusi. Dia ganggu 2 minit tadi. Tak apa bagi seminit. Okey. Satu lagi. Saya minta pandangan Menteri Hal Ehwal Agama untuk supaya doa kunut nazilah dan takbir Parit Muntah, kalau yang tidak saya bangkit lagi boleh? dibenarkan oleh Menteri Pendidikan. Parit Muntah, boleh? Boleh seminit lagi. Pertama, Boleh seminit lagi. saya harap Menteri Hal Ehwal Agama tidak menghalang pelajar-pelajar sekolah agama daripada melakukan takbir dan juga doa kunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Tak Maha betul besar. ni, tak betul. Dia ketika Menteri. Silakan. sabarlah Menteri, waktu gulung boleh jawab lah. Pun tak kerti peraturan ke? Waktu jawab nanti boleh jawab. Saya tak tanya Menteri Komunikasi, saya tanya Menteri Hal Ehwal yang jaga agama. Ini seorang Menteri yang tak kerti peraturan. Mengapa tidak dibenarkan? Sedangkan ia sudah Nabi yang diajar oleh Rasulullah. Ketika umat Islam ditimpa Parit Muntah, dalam saya bentuk mohon bala penjelasan, Parit Muntah. seperti serangan penyakit. Parit Muntah. Dan juga musibah umat Islam dibunuh. Bangi, ni bukan hulu langit. Bangi. Mohon penjelasan sikit. Saya tak bagi. Tak bagi? Saya tak bagi. Tak pernah bagi sebelum ni? Tak pernah. Saya tak bagi. Peraturan, speaker. Ngurusi Okey. peraturan. Jadi, mengelirukan. Tak payah baca lah. Mengelirukan. Mengelirukan. Kenyataan dia tu mengelirukan. Fitnah dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak betul tu. Parit Muntah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ni peraturan. Jadi, apa Mengelirukan. salahnya? Mengelirukan Dewan ni. Apa ni ustaz macam ni ni? Mengelirukan Dewan ni. Tak betul ni. Ni mengelirukan Dewan ni. Parit Muntah ni. Parit Muntah duduk. Ulangan. Semua duduk. Aku nak suruh dia duduk. Semua duduk. Ulangan selesai. Ni Muntah. Gangguan. Habiskanlah. Saya nak habiskan ayat ini berkaitan dengan isu doa kunut nazilah. Kalau tak betul nanti boleh jawab waktu penggulungan, bukan sekarang. Jangan ganggu saya. Saya cuma nak beritahu doa kunut nazilah ini disunatkan untuk dibaca ketika solat fardu. Sebab kita menuntut dalam doa tersebut supaya Allah memberi pertolongan dan kemenangan kata umat Islam Palestin dan Allah membinasakan, menghancurkan Zionis Israel lanatullah yang menganiaya umat Islam setiap hari, membunuh umat Islam setiap hari. Pengurusi peraturan Dewan Siapa yang tak benar kan? 36-12. Siapa tak benar kan? Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Ni bawa cerita lawak betul lah. Bawa cerita tak betul ni Parit Muntah ni. Muntah cuba untuk mengelirukan Dewan. Speaker suruh Sungai Petani duduk. Semua duduk. Ulangan? Diri. Termasuk juga Parit Muntah dah habis.
Baik, saya jemput Saya nak tutup ni, tak tutup lagi. Gading. Dah saya bagi sepenak dah tadi. Sri Gading. Pengurusi, saya nak nyatakan kesal saya kepada Ulu Langat dan lain-lain yang tak ikut peraturan, mengganggu orang yang bercakap. Tak ikut peraturan tak apa, Mari Bunta, tapi bawa cerita tak betul, fitnah. Fitnah ni bahaya. Islam melarang fitnah. Islam melarang amalan fitnah yang dilakukan oleh Mari Bunta. Itu lagi bahaya. Kami tak ikut peraturan tak apa. Dah, baik. Duduk. Baik, sekarang, baik, dengar sini. Saya rehatkan dua-dua keluar sekarang. Dua-dua keluar. Ulangan, Mari Bunta keluar sekarang. Speaker, berapa hari? Hari ini saja, besok masuk balik. Dari sekarang, esok balik. Pergi minum kopi kat luar. Mengapa saya pula keluar yang ganggu Ulu Langat? No, saya suruh duduk. Saya dah duduk dah. Bawa usul. Saya dah duduk. Jangan pertikaikan. Saya dah duduk. Bila Ulu Langat bangkit balik, saya bangkit. Okey, saya duduk. Baik, saya minta dua-dua keluar. Dua-dua keluar pergi minum kopi. Pergi. Baik, Sri Gading silakan. Pari Bunta, sila keluar. Sila Pari Gading. Yang Muhammad. Baik, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunta, Yang Muhammad. Tan Sri Pengerusi, Silakan. Sri Gading akan terus membahaskan ataupun memberikan beberapa pandangan persoalan berkaitan dengan perkara-perkara yang telah diutarakan, iaitu berkaitan dengan butiran ataupun 04801 pembinaan Masjid Surau dan pembaikan naik taraf, di mana kalau dilihatkan kepada apa yang dinyatakan, ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada rakyat. Pengurusi, tanya sikit. Keluar terus ke boleh masuk balik? Keluar, besok masuk balik. Esok. Ni kena tambah lagi saya Hari punya ni masa pengulungan saya tak ada peluang dengar. Kalau pulang hari ni. Dengar kat luar lah. Nak mencelah tak boleh. Ada jawapan bertulis, tak apa. Silakan. Kena tambah saya punya masa ni, orang ganggu. Iaitu Sri Gading permohonan pembinaan masjid baru Nurul Huda yang telah dinyatakan kerana berdasarkan kepada peruntukan yang ada dengan penambahan peruntukan sebanyak 215,454 daripada 64 juta lebih. Jadi dapat diluluskan kerana permohonan ini daripada rakyat dalam kawasan parlimen saya. Persoalan antaranya mohon kerajaan perincikan berapakah anggaran projek pembinaan masjid baru dan berapakah projek menaik taraf masjid yang bakal dilaksanakan dengan peruntukan yang sedia ada. Adakah dia termasuk kepada semua negeri, termasuk negeri pembangkang? P6 muka surat 107-02-0000 jalan-jalan dan jambatan-jambatan, di mana peruntukan di sini daripada 23 juta berkurang sebanyak 17 juta lebih, hampir 18 juta, hanya tinggal 5 juta lebih. Jadi adakah peruntukan ini yang sepatutnya membantu untuk keselesaan rakyat dipotong begitu banyak? Mohon kementerian jelaskan secara terperinci bagi penggunaan peruntukan ini. Adakah peruntukan ini merupakan sebuah institusi khas di bawah JPM untuk menaik taraf jalan-jalan dan jambatan di seluruh negara, sedangkan peruntukannya telah menurun sebanyak 78%. Sri Gading ingin mohon perhatian pihak berwajib berkenaan pembinaan baru atau pelebaran jambatan di Jambatan Parit Raja Darat yang perlu dilaksanakan segera dan dimasukkan dalam projek ataupun dalam pembelanjaan pada kali ini. Butiran 030400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, di mana kita sedia maklum bahawa APM adalah merupakan satu jabatan yang sangat penting khususnya dalam suasana bencana, di mana kalau kita lihat di sini dengan pertambahan peruntukan yang banyak, iaitu berjumlah 20 juta, adakah dengan pertambahan peruntukan ini agensi berkaitan bercadang untuk menyediakan fasiliti pusat
pelindungan yang lebih kondusif ataupun pusat pelindungan tetap, di mana dalam perancangan PPS, pusat pembinaan sementara yang boleh dikekalkan untuk mengelakkan daripada penggunaan sekolah punya dewan. Kerana dewan sekolah kadang-kadang kalau musim belajar ataupun musim peperiksaan dia mengganggu dengan kehadiran mangsa-mangsa banjir walaupun keluarga mereka sendiri kena banjir. Jadi kalau boleh kita dapatkan tempat yang terbaik untuk mereka. Pusat-pusat ini adalah pusat yang kekal yang tidak mengganggu agensi-agensi lain. Selain daripada itu, dalam ucapan ini juga di mana NADMA, kalau lihat kepada peruntukan ini, NADMA kekurangan di dua-dua bahagian, dan kalau dilihatkan bahawa NADMA ini juga adalah agensi banjir, agensi bencana yang memerlukan peruntukan yang besar, dan adakah dengan peruntukan yang sedikit ini mampu untuk melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang kita sedia maklum. Sebagai contoh, banjir yang berlaku pada 2 Mac 2023 yang awal tahun ini, di mana kalau kita lihat kekurangan bahan-bahan ataupun keperalatan untuk memberikan keselesaan kepada mangsa-mangsa banjir. Seterusnya, infrastruktur luar bandar 00121, di mana peruntukan di sini bertambah 72,600,000, di mana perincian yang mohon kerajaan perincikan agihan peruntukan ini mengikut jenis projek pembangunan. Adakah melibatkan bekalan elektrik, air, menarik taraf jalan kampung, lampu jalan dan sebagainya. Di mana kalau kita lihat bahawa permohonan untuk lampu jalan khususnya di kawasan-kawasan yang sering berlaku kemalangan sepatutnya diberikan perhatian dan diberikan perhatian yang utama. Dan yang akhir sekali berkaitan dengan pemerkasaan JAKIM dengan peruntukan bertambah daripada 1 bilion kepada 137 bilion, di mana adakah pihak JAKIM bersedia untuk mewujudkan perjawatan baru bagi menyahut seruan Perdana Menteri untuk memperluaskan peranan institusi berkenaan dalam memberi manfaat dan mengangkat martabat sederajat negara. Yang kedua, adakah bajet ini termasuk untuk membantu guru-guru kafah diberikan jawatan tetap yang sebelum ini mereka tidak dapat jawatan tetap walaupun telah berkhidmat puluhan tahun, sampai bersara pun kadang-kadang tak dapat apa-apa. Jadi saya mencadangkan supaya peruntukan ini membantu kepada guru-guru kafah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Jarlun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, saya ingin membahaskan peringkat jawatan kuasa berkaitan perbelanjaan mengurus B6 Jabatan Perdana Menteri. Saya merujuk kod 030500 Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Bajet telah dikurangkan daripada 36 juta bajet 2023 kepada 33,415,000 bagi bajet 2024. Persoalan saya, mengapa dikurangkan? Sepatutnya dinaikkan kerana Met Malaysia melaporkan kejadian bencana alam dan banjir berlaku pada setiap masa. Dalam jawapan bertulis pada 16 Oktober 2023 yang lalu, berkaitan soalan saya yang merujuk bantuan baik pulih kerosakan rumah akibat musibah ribut taufan, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menyebut kementerian tiada peruntukan khusus untuk menangani bencana besar. Sumber peruntukan untuk bencana masih lagi menggunakan peruntukan pembangunan sedia ada dalam tahun semasa. Oleh demikian itu, bantuan hanya dapat diberikan kepada mangsa bencana yang berskala kecil sahaja, dan penerima bantuan masih tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan. Berdasarkan jawapan Menteri KKDW bahawa kerajaan tiada peruntukan yang besar bagi tahun ini untuk membaik pulih kerosakan rumah mangsa ribut. Pada 29 Oktober 2023 yang lalu, seminggu yang lepas, berlaku ribut besar di Pida 2, Pida 3 dan Pida 4 dalam Parlimen Jerlun, melibatkan 36 buah rumah mangsa dikenal pasti mengalami kerosakan teruk. Hampir 90% rumah-rumah mangsa yang hilang bumbung
dan bilik-bilik tidur tak dapat digunakan dalam keadaan hujan turun tidak menentu. Merujuk bajet 2024 ini, saya mohon peruntukan segera kerajaan selewat-lewatnya pada Januari 2024 dapat disalurkan kepada pejabat daerah Kubang Pasu, Kedah untuk membaik pulih rumah mangsa ribut tersebut. Berkaitan bantuan bencana yang dijawab oleh Menteri KKDW sebagai berskala kecil bagi tahun ini, saya mencadangkan agar bajet 2024 kerajaan memperuntukkan bantuan bencana berskala besar untuk mengatasi kesusahan rakyat. Kod 040300 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, bajet dikurangkan daripada 74 juta 2023 kepada 73 juta 102 ribu. Mengapa dikurangkan? Sebagaimana pendang dan jerai sebut, saya juga mahu mengulangi isu yang sama, iaitu RUU 355. Saya difahamkan kelulusan jemaah menteri untuk membolehkan RUU 355 dibentangkan sudah pun diperolehi oleh jemaah menteri kabinet pada Ogos 2022 yang lalu. Namun begitu, Parlimen telah dibubarkan pada 6 Oktober 2022 yang lalu, menyebabkan kerajaan pada waktu itu tidak dapat membentangkannya. Oleh itu, saya pohon agar kerajaan dapat membentangkan RUU 355 ini dengan kadar segera, memandangkan kesalahan-kesalahan jenayah syariah semakin bertambah. Selanjutnya, apakah status penggubalan RUU 355 di peringkat penggubalan di Jabatan Peguam Negara? Selanjutnya, sejauh manakah keberkesanan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan yang telah diwujudkan? Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam jawapan ke atas perbahasan saya di peringkat dasar bajet 2024 menyebut peruntukan turut diberikan kepada Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM yang mengendalikan kes-kes di bawah bagus. Saya teliti tiada peruntukan khusus dalam butiran di bawah kod 040,000 pengurusan kehakiman dan perundangan. Adakah kerajaan bercadang mewujudkan akta yang boleh menyekat doktrin palsu, pengembangan ajaran sesat, fahaman Syiah dan Wahabi? Ini berkaitan wujud pelbagai amalan keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiadaan akta tersebut menghalang para hakim syar'i menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Kod 040400 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Bajet dikurangkan daripada 28 juta 2023 kepada 27 juta 123 ribu. Persoalan saya, mengapa dikurangkan? Adakah dibuat pengambilan baru pegawai syariah di Mahkamah Syariah Persekutuan? Jika ya, berapakah jumlah pegawai syariah baru yang akan dibuat pengambilan pada tahun 2024? Kod 040800 Institut Latihan Kehakiman Syariah dan Perundangan LKAP. Bajet 2024 juga dikurangkan kepada 12,975,000 berbanding bajet 2023 iaitu 14,600,000. Persoalan saya, mengapa dikurangkan? Adakah kursus-kursus kehakiman dan perundangan syariah turut dikurangkan untuk tahun 2024? Dalam ucapan bajet 2024, Yang Amat Berhormat Tambun telah menyebut peruntukan bagi Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia sebanyak 20 juta ringgit. Saya dapati tiada butiran yang terkandung dalam B6 di bawah peruntukan JPM ini. Persoalannya, di manakah persoalan tersebut dimasukkan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kepung. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Saya merujuk kepada butiran 10,600 projek kerajaan elektronik. Anggaran harga projek 486 juta. Saya nak kerajaan menjelaskan apakah projek kerajaan elektronik yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan. Dan apakah khususnya projek
kerajaan elektronik di Ibu Kota Kuala Lumpur. Seterusnya, butiran 94-100, Sewerage, Non-River and River of Life. Tan Sri Speaker, jumlah anggaran harga projek ini sebanyak 7.7 bilion ringgit. Projek ini telah bermula pada tahun 2011 sehingga sekarang gagah. Semua berita, semua agensi pun kata projek ini telah gagah. Dan tiap-tiap tahun kerajaan kena berbelanjakan untuk tahun depan 174 juta ringgit untuk projek ini. Jadi saya nak kerajaan menjawab sama ada projek ini kena dihentikan atau patut disambungkan, diteruskan. Dan apakah cara penyelesaian projek ini dari terus membebankan diri rakyat. Seterusnya, butiran 060000 pemodenan dan pengurusan integriti. Dalam pada butiran ini, saya nak katakan salah satu tunjang utama kerajaan perpaduan ini adalah mempunyai dasar reformasi untuk memperbaiki sistem negara. Apa yang baik kita tingkatkan dan apa yang buruk kita buang. Saya ingin mencadangkan satu reformasi penting yang harus dimasukkan dalam peruntukan bajet tahun depan di bawah butiran ini atau di bawah butiran yang lain yang melibatkan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT. Pilihan raya PBT adalah penting di Malaysia atas beberapa sebab. Pertama, mereka mempromosikan demokrasi dengan membenarkan rakyat mengambil bahagian secara langsung dalam pemilihan PBT yang mentadbir komuniti mereka. Kedua, pilihan raya PBT akan meningkatkan ketulusan dan membendung rasuah dengan memastikan PBT bertanggungjawab kepada rakyat yang memilih mereka. Selain ini, pilihan raya PBT di Malaysia akan mengukuhkan prinsip demokrasi, menambah baik tadbir urus di peringkat akar ubin dan memperkasakan rakyat untuk mengambil bahagian secara aktif dalam membentuk komuniti mereka. Terdapat segelintir daripada kita yang risau kalau warga bukan dari kalangan Bumiputera menjadi Datuk Bandar atau ahli majlis PBT, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, jikalau pilihan raya PBT dijalankan. Saya yakin bahawa kebimbangan ini tidak seharusnya timbul kerana lebih daripada 60% atau 70% warga Kuala Lumpur adalah Bumiputera. Namun begitu penting untuk diingatkan bahawa kemenangan calon dalam pilihan raya PBT bergantung pada berbagai faktor termasuk prestasi calon, perasaan masyarakat terhadap mereka, dasar-dasar yang mereka sokong dan kebolehan mereka untuk menggerakkan kempen pilihan raya yang efektif. Memilih seorang Datuk Bandar yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat adalah satu langkah positif ke hadapan. Malaysia tidak sepatutnya ditinggalkan oleh ibu kota negara-negara jiran kita seperti Manila, Jakarta dan Bangkok yang telah mempunyai Datuk Bandar terpilih. Mengapa kita tidak boleh melakukannya? Pilihan raya PBT akan mengekalkan kepercayaan rakyat dalam institusi tempatan dan menyokong proses pembangunan yang lebih berkesan dan berorientasikan rakyat. Dengan usaha komitmen kerajaan untuk mewujudkan reformasi negara yang lebih progresif dan inklusif, kita boleh melangkah ke hadapan sebagai negara yang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan pelaksanaan pemilihan raya yang adil. Ini adalah harapan rakyat untuk masa depan yang lebih cemerlang dan adil di Malaysia. Sekian saja. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Saya jemput Masjid Tanah.
Terima kasih Tan Sri Speaker. Masjid Tanah ingin menyentuh 3 perkara. Yang pertamanya di butiran 010600 iaitu JCOM. Ingin bertanya apakah perbezaan anggaran daripada 18,692 hingga 13,578 dan terdapat pertambahan emolumen untuk bagi tahun 2023 iaitu 4.3 juta. Dan 2024 ini sebanyak 6.1 juta dan terdapat juga perbezaan yang cukup besar sekali dari segi perkhidmatan dan juga pembekalan di mana tahun 2023 12 juta, tahun 2024 hanya 5.5 juta dan saya ingin juga bertanya kepada pihak kerajaan yang mana hari ini pertambahan yang dibuat untuk pegawai-pegawai, kalau kita tengok ada pertambahan pegawai, saya ingin tanya apakah dia punya measurement yang dibuat untuk pertambahan pegawai-pegawai ini, kelayakan ataupun kualiti, dan saya difahamkan batch ketiga baru saja lapor diri dan batch kedua baru selesai kontraknya pada minggu lepas dan ada juga yang telah pun mendapat pertambahan kontrak, penyambungan kontrak yang baru. Dan kita tengok pada sesi yang lepas yang mana infografik yang tidak tepat, yang sesuka hati yang dibuat tidak disemak agaknya oleh pihak pengurusan superior JCOM yang mana telah pun menjejas nama baik JCOM ini, yang mana ia juga telah pun menjejaskan nama ketua pengarah yang mana sebelum ini beliau adalah merupakan cendekiawan profesor akademik yang disegani pihak lawan dan juga kawan, yang mana apabila diletakkan berkenaan dengan hantaran perbandingan antara harga zaman Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang telah pun cetus banyak reaksi negatif dan JCOM perlu berwaspada dalam urus persepsi tanpa memperlekehkan apakah yang telah dilalui oleh rakyat terutama sekali dalam keadaan yang sangat tertekan ini, dan JCOM sepatutnya menjadi suara kepada rakyat dan bukannya hanya menjadi medium propaganda politik sebagaimana yang telah pun disentuh oleh Pendang dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerana hari ini kita melihat sebelum ini pihak kerajaan yang duduk di kerusi pembangkang selalu saja menghentam jasa JCOM dan sebagainya, tapi hari ini apabila mereka duduk di pihak kerajaan tidak ada nampak pun keadaannya lebih baik berbanding dengan apa yang dilakukan oleh pihak JCOM sebelum ini. Dan ketiganya JCOM patut main tindakan secara proaktif, maksudnya hari ini rakyat kuat menghentam Perdana Menteri kita dan patutnya JCOM harus urus persepsi ini dengan lebih baik dan juga lebih positif. Penyelarasan, saya ingin bertanya, adakah penyelarasan dibuat antara pihak JCOM dengan UKK di setiap kementerian untuk menguruskan sesuatu isu itu? Dan saya juga minta JCOM untuk menilai semula program-program yang dilaksanakan. Ini tidak program yang dibuatnya sebab saya dipahamkan pegawai tertinggi atasan dan juga pegawai tertinggi negeri, kebanyakan mereka adalah dipinjam daripada penerangan. Maka program-program yang dibuat itu ada unsur-unsur sebagaimana program-program penerangan sebelum ini. Dan ramai yang berpendapat bahawa jasa lebih baik Majlis Tanah dalam melaksanakan program pada ketika itu. Saya tak banyak masa, saya tinggal 1 minit saja. Dan saya tidak nampak impact, dan saya minta untuk JCOM nilai semula program-program ini yang mana ia memberi impact pada kerajaan. Ini adalah sebagai satu cadangan, ya. Dan yang kedua yang saya ingin sentuh butiran P6 iaitu butiran 93500 anggaran projek keseluruhan iaitu projek khas sebanyak 500 juta, Tan Sri Speaker. Tidak ada perbelanjaan yang direkodkan pada tahun 2022 dan 2023, tetapi untuk tahun 2024 ini projek keseluruhan itu 500 juta, tetapi 2024 ini diletakkan untuk projek khas ini sebanyak 500 juta juga. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang diperuntukkan, kenapa diperuntukkan terus 500 juta itu pada tahun 2024 ini, dan apakah yang diklasifikasikan sebagai projek khas, dan bagaimanakah piawaian ataupun medium yang dilakukan agar perbelanjaan yang dibuat tidak disalahgunakan dan juga tidak kerana jumlah 500 juta ini cukup besar sekali. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh pada P6. Bagi saya selesaikan P6 06100 butiran pembangunan industri halal. Saya hargai usaha pertambahan daripada 2024 iaitu naik 5.2 juta. Jumlah cukup besar berbanding dengan tahun 2023 iaitu 2 juta, 2022 hanya 370,000. Saya ingin tahu berapa ramaikah industri yang baru ingin dicapai dan bagaimanakah kolaborasi yang melibatkan 342 agensi halal yang bernaung di bawah JPM ini dapat dilaksanakan dan mengambil impak untuk
dalam hari ini ramai yang boikot untuk pembelian negara-negara yang boikot negara Israel, yang support negara Israel, dan bagaimana kita nak ambil impact untuk mereka membeli barangan buatan lokal, dan kita bantu berapa banyakkah usahawan-usahawan yang telah pun dibantu dari pensijilan halal ini untuk tahun ini. Dan daripada jumlah tersebut saya ingin tahu berapakah jumlah syarikat Bumi Putra yang dapat diberikan persijilan halal ini. Tan Sri Speaker, kalau saya nak bagi boleh? Oh, maaf. Minta maaf yang berhormat. Sedikit penjelasan pasal JCOM je. Baik, saya jemput Jelebu. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya ingin menyentuh program P6 16500 program kelestarian Felda. Dalam peruntukan yang diperuntukkan 1.24 bilion Tan Sri Pengurusi, yang saya harapkan supaya peruntukan 1.24 bilion ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk program kelestarian Felda, terutamanya bagi kepentingan peroka. Kalau boleh dapat pihak kerajaan jelaskan daripada 1.42 bilion ini adakah untuk membayar hutang Felda ataupun sepenuhnya digunakan untuk program kelestarian Felda. Kita ada 317 rancangan Felda Tan Sri Pengurusi di seluruh negara dengan lebih 112,000 golongan peroka, dan daripada ini juga melibatkan lebih kurang 480,000 hektar keluasan tanah ladang. Ini adalah merupakan aset kepada kerajaan yang begitu besar, Tan Sri, dan Felda perlu mengambil kira, kerajaan perlu mengambil kira supaya keseluruhan komposisi Felda ini dapat kita letakkan di bawah satu kementerian khusus bagi dapat berikan tumpuan apa jua perkara yang berkaitan dengan masalah Felda. Tambahan pula pada ketika ini banyak isu berbangkit dengan Felda ini yang perlu diselesaikan satu persatu oleh pihak kerajaan. Saya ambil contoh di gugusan Felda wilayah Raja Alias di Negeri Sembilan, Tan Sri. Isu berkenaan, sekali lagi saya sebut, isu berkenaan perumahan generasi kedua Felda, walaupun dah disebut oleh Jempol dan juga beberapa ahli parlimen daripada Felda, tetapi isu ni once for all dengan izin Tan Sri Pengurusi mesti diselesaikan. Kalau tak diselesaikan, ia akan menjadikan satu masalah kepada golongan generasi kedua Felda. Antara punca golongan generasi kedua, ketiga dan keempat Felda yang melahirkan rasa tidak puas hati terhadap Felda, Tan Sri, ialah berkaitan dengan rumah generasi kedua. Walaupun sudah ada di wilayah Raja Alias, sudah ada beberapa perkara dapat diselesaikan berkaitan dengan projek perumahan ini, tetapi saya nak sebut di Dewan Rakyat pada petang ini masih ada 510 unit rumah generasi kedua PGDF ini di 3 rancangan, iaitu Pasuh 3, Palung 12 dan Palung 16 yang masih terbengkalai dan tiada peruntukan, dan yang kita tak nampak tiada sebarang hala tuju ke arah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumah ini. Saya sudah tengok setiap program dan juga projek perumahan ini, Tan Sri, ada rumah yang sudah siap, yang dalam progres hampir 60%, so tinggal lagi 40% saja. Dan saya percaya kalau komitmen ini dapat Felda berikan 100%, maka dengan peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan, maka ketiga-tiga ataupun 510 rumah unit ini dapat kita selesaikan. Walaupun kita sebagai ahli parlimen faham tentang keuangan dan kekangan keuangan pihak kerajaan, tetapi kita tidak ada pilihan kecuali mencari satu exit clause dengan izin, yakni cari jalan supaya projek ini dapat kita selesaikan dalam tempoh tertentu, kalau boleh sebelum habis penggal ini. Kerajaan, Tan Sri, saya nak bagi cadangan kepada kerajaan. Kita pernah buat kerjasama antara Felda dengan agensi kerajaan seperti SPNB, dan cadangan kerjasama ini dibuat pada satu ketika dahulu tetapi terhenti kerana perubahan kerajaan pasca 2018. Saya difahamkan dan berdasarkan maklumat, beberapa rancangan Felda di Johor dan di Terengganu yang telah sempat pakai kaedah rakan kerjasama ataupun rakan kongsi ini. Kalau kita dapati konsep ini boleh memberikan kejayaan kepada penyelesaian masalah ini, maka saya cadangkan supaya dapat kita gunakan konsep itu untuk kita jalinkan kerjasama, sama ada dengan agensi kerajaan ataupun pihak swasta yang sentiasa terbuka pintu mereka untuk menjalinkan kerjasama dengan Felda. Kita harap Felda bukalah sedikit ruang rundingan sama ada dengan pihak swasta, agensi ataupun kerajaan negeri bagi kita menyelesaikan masalah ini. Kita harus ingat bahawa perkara ini sangat penting bagi kita supaya dapat kita laksanakan apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan, supaya projek perumahan dapat diwarisi oleh kebanyakan
majoriti sekarang yang berada dan juga duduk di kawasan Felda. Saya harap dapat pihak kerajaan menjawab soalan yang berkaitan dengan Felda ini, kerana beberapa kali saya usulkan masih tidak dapat dijawab yang berkaitan dengan Felda. Dan Tan Sri Petua, penutup saya ada 3 topik, saya boleh keluarkan 2 topik saja. Yang ini saya nak pergi kepada P6 00121 infrastruktur luar bandar yang diperuntukkan 207.6 juta Tan Sri. Bagi butiran ini, saya lihat 207.6 juta diperuntukkan bagi membangunkan infrastruktur luar bandar. Saya ingin bertanya pada pihak kementerian, bagaimanakah pecahan pembangunan infrastruktur ini akan dibuat? Adakah terdapat sebarang kriteria khusus atau keutamaan yang dibuat untuk memilih projek infrastruktur mana yang perlu didahulukan? Saya ingin mencadangkan pada petang ini, Tan Sri, supaya pihak kementerian dapat mengutamakan projek infrastruktur di kawasan luar bandar yang berisiko untuk dilanda banjir, terutamanya bencana, banjir dan sebagainya. Sekarang ni musim tengkujuh, kawasan luar bandar banyak tempat yang mempunyai potensi untuk dilanda banjir. Dan bagi kos-kos tertentu, bagi kawasan-kawasan tertentu, Tan Sri Pengurusi, tidak memerlukan banyak belanja. Kawasan parlimen saya di satu kampung, Tan Sri, Kampung Petasih, Simpang Pertang. 1 tahun 3 kali dilanda banjir. Problem sama, iaitu culvert ataupun laluan air itu terlalu kecil. Kerajaan perlu tukar jambatan. Saya sudah minta berkali-kali. Program itu memerlukan lebih kurang 3, 4 ke 5 juta saja. Apa nilai 4 ke 5 juta berbanding dengan hampir 200 penduduk di kampung itu, dan berbanding dengan peruntukan 207 juta. Dan satu lagi, Taman Pekanbaru, baru 2 hari lepas banjir lagi. Dan banjir di Taman Pekanbaru ni, Tan Sri, 4 kali dah tahun ini, dan rumah tu dah bersedia dah. Dan dia dah bersedia, rumah dah bersedia akan menghadapi banjir. Puncanya sedikit saja, yakni memerlukan penukaran kalvert dan juga pembesaran sungai, yang pada saya mengambil peruntukan yang sedikit daripada peruntukan besar yang diperuntukkan oleh kerajaan, tetapi boleh menyelamatkan ratusan malah ribuan harta untuk masa-masa depan, Tan Sri. Jadi saya harap dapat pihak kerajaan mengambil tindakan ini, dan saya ucapkan terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya menggunakan gadget untuk rujukan teks, tidak seperti arau untuk buat live streaming. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Silakan arau. Jelbu jangan sebut nama saya tak kawan dengan dia arau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang muda. Sekejap tadi 5 minit yang lalu, Menteri Komunikasi, akaun TikTok saya telah pun di-ban. InsyaAllah saya akan menggunakan saluran lain untuk memancarkan pemikiran bebas kita di Parlimen ini. Saya harap Menteri Komunikasi tak terlibat, ya. Tapi tak apa, ini saya tidak ada masalah. Allah lebih berkuasa daripada mana-mana pihak, ya. Selamat berpuasa, Tan Sri. Yang pertama sekali, butiran 021000 ICU, Yang berhormat, peruntukan yang dibagi serat tambahan pada tahun 2023 665 juta, kemudian 2024 817 juta, dan kita lihat perbezaannya 152 juta. 152 juta ni, tetapi peruntukan ahli parlimen pembangkang tak dibagi, dan PMA telah umum di parlimen ini. Saya telah kata supaya pihak PN datang berunding. PN telah berunding 2 kali. Jadi kalau kata tak berunding itu salah. Berunding 2 kali. Serta-merta selepas PM menjawab soalan saya pada tahun lepas, serta-merta kita jumpa. Tetapi jawapannya ialah surat yang dihantar beberapa syarat ketat, termasuklah memberi sokongan sampai habis penggal, yang tidak wajar berlaku. Patutnya kita bagi sokongan kepada bajet seperti yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Jadi saya minta dipertimbangkan. Tapi kalau tak mahu pertimbang pun tidak ada masalah. Itu hak tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Kami telah selesai kerja kami untuk berjuang bagi pihak rakyat, tetapi kerajaan menunjukkan sifat bongkak dan sombongnya, tak mahu mempertimbangkan langsung. Yang kedua ialah projek mesra rakyat yang telah disebutkan oleh pelbagai pihak tadi, iaitu P6 93500, projek khas, diwujudkan 500 juta yang berhormat Tan Sri. Tan Sri pun dulu duduk sebelah sini, so Tan Sri faham. Ni 500 juta ni kerajaan wujud untuk apa? Kemudian yang projek mesra rakyat 444 juta berterusan, 500 juta tambahan yang kami tidak ada hak langsung.
Jadi kita minta nak tanya kepada kerajaan 500 juta ni untuk siapa? Dan siapa nak jawab soalan pada petani? Saya tengok menteri tak nampak Untuk siapa? Kalau untuk puak-puak tu tak payahlah, mereka dah dapat peruntukan. Jadi saya rasa 500 juta ni biar diagih dengan adil dan saksama. Yang Hormat Tan Sri yang sedang berpuasa sekarang faham bahawa keadilan harus ditenggakkan kepada semua. Jangan memihak kepada mana-mana pihak. Tadi Ulu Langat kacau Pai Bunta pun kena keluar. Yang Hormat tak patut berlaku. Patut dia yang keluar. Pengganggu nombor satu negara. Jadi patut keluar. Kemudian tentang B6-01000 Jabatan JECOM. Saya setuju dengan Majlis Tanah. Kita kena wujudkan jasa balik. Kalau tidak, kita bagi peruntukan 13.57 juta ni untuk apa? Jadi saya rasa tidak wajar dibuat demikian. Sama kita tutup terus, bagi Kementerian Komunikasi boleh dia buat sesuatu untuk dimasukkan di bawah kementeriannya, ataupun 13.5 juta ni untuk apa Yang Berhormat? Kalau boleh wujudkan jasa semula, sebab sekarang PMA teruk kena kat bawah, rakyat marah dekat dia. Tak ada siapa yang mempertahan. Puak-puak ni tak nak bertahan apa, ada kerja minta peruntukannya. Kami ni yang kadang-kadang rasa sedih sebab PMA dia hentam. Saya kata dia tu bagus, kabinet dia tak bagus. Okey, kemudian yang berikutnya ialah B403000 Angkatan Peternak Awam. Tadi ada kawan saya di sana menyebut JEPAM, bukan JEPAM, Angkatan Peternak Awam, APM. APM ni Tan Sri, dia angkatan ni, tapi staf tetapnya 2,000 orang. Nak angkatan apa? Nak buat jabatan pun tak layak. Jadi sekarang ni kena naikkan tarafnya supaya dia ada anggota tetap 10,000 orang. Lepas tu sukarelawan 1 juta. Itu yang patut dibuat. Sebab mereka menjaga bencana. Jadi saya nak bertanya, apakah boleh dinaikkan kaki tangan mereka ke taraf tetap menepati 10,000? Kalau tidak, angkatan mana 2,000 orang? Kalau Jerbu jadi menteri, saya rasa dia pun tak boleh buat yang ni. Okey, tentang yang berikutnya Yang Berhormat, saya nak landing dah. 0201000 SPRM. Jadi SPRM, saya nak bagi tahu, sekarang kerajaan sekarang ni anti rasuah. Alhamdulillah, suka saya, gembira saya, tak terhingga. Tapi cara buat kerja menggalakkan rasuah. Kalau mana-mana ahli parlimen sini sokong, kami bagi peruntukan. Apakah itu bukan rasuah? Nak sokong, aku bagi peruntukan. Apakah itu bukan rasuah, Tan Sri? Apakah peruntukan itu mesti disyaratkan? Sokong, kita bagi. Jadi 2 orang ahli parlimen dia menyokong, tak keluar parti dia terpecat. Jadi dia tak keluar parti. Sekarang ni mereka menyokong, tapi itu satu perbuatan yang cukup bagus, sebab lepas ni akan ada ahli-ahli parlimen sana yang menyokong kami. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ialah pengurusan wilayah persekutuan yang terakhir, boleh Tan Sri lah. Yang kedua terakhir lah. Sebab yang pengambil sekali ialah MKN. Tan Sri pun seronok dengar itu sebab ini benda penting. Jadi bandara di BKL telah diluluskan 07000 50 juta. Ini untuk pengurusan. Yang saya rasa yang di BKL minta dulu ialah peruntukan pembangunan 500 juta untuk membina tembok di sepanjang Sungai Kelang dan terus sampai Selangor. Dengan itu banjir daripada sungai tak boleh masuk ke daratan. Kalau tidak, kalau kita tak bina tembok, jadi air sungai yang melimpah akan masuk ke daratan. Jadi saya minta dipertimbangkan semula, dan untuk tujuan rekod menteri Datuk Sri Syahidan Kasim masa dia jadi menteri, dia luluskan plan struktur Kuala Lumpur pada 31 bulan 8. Hari Merdeka tu, malam tu dia lulus. Tapi tak sempat warta sebab mari pilihan raya. Tapi baru-baru ni saya dengar cerita, Bandaria kata PMX yang luluskan pada 4 hari bulan 10 dah warta 19.10. Tolong perbetulkan rekod. Yang luluskan ialah menteri yang lalu Yang Hormat. Jadi sekarang ni semua tergendala di Kuala Lumpur sebab perubahan 4 dengan perubahan 3 dan 4 belum diluluskan oleh PMX. Akhir sekali ialah Majlis Keselamatan Negara iaitu 03000 MKN. Yang Berhormat, satu saya minta, supaya kerajaan memegang ketegasan bahawa siapa yang menceroboh kita ambil tindakan. Tetapi daripada 2013 sampai sekarang, bertinggal-tinggal saya memperjuangkan untuk orang-orang Sarawak.
Orang-orang Sarawak dan kami berpisah tiada. Kami memperjuangkan hak yang mana Betim Tinggi Ali berada 80 km daripada 80 nautika, batu nautika daripada Sarawak. Kita minta kerajaan halau keluar mana-mana penceroboh. Sekarang penceroboh berada di sana, tetapi pihak kerajaan baru-baru ini menyebut bahawa tuntutan bertindih. Ini bukan bertindih, pencerobohan. Bertindih ini adalah kawasan sepadan, kita tak tahu siapa yang punya, bertindih. Ini 80 km daripada Sarawak, padahal sempadan kita ialah 200 batu nautika. Akhir sekali Tan Sri, yang telah confirm. Last confirm. Confirm yang tadi. Saya hormat Tan Sri, tapi kalau Tan Sri nak hukum saya pun pulanglah, saya reda lah, buat macam mana kan. Tapi sikit saja, sebab apa? Ini pentingnya, Yang Mohormat. Ini kepada Jakim, Yang Mohormat Jakim. Ini bila kes 12 orang, 3 orang ahli parlimen dan 9 dun mengeluarkan perkataan-perkataan seperti dendam, kebencian, keganasan dan sebagainya. Saya tengok menteri diam. Menteri kena komen. Menteri Pendidikan mula kami dah beritahu, kita pun sonok sebab apa? Dia sebut benda ni jangan ganggu Kementerian Pendidikan. Kami tak mau ganggu. Tapi bila dia kata tentang kunut nazilah dan takbir itu, kami pun dah hilang penghayatan kepadanya dan jawapannya pada hari tersebut telah tercela. Jadi Menteri Agama tak boleh diam tentang benda yang berlaku sekarang. Tegur. Sebab apa? Allah berfirman dalam Quran, Tan Sri, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kena tegur dari masa ke masa. Kalau tak tegur, macam mana orang nak tahu? Inilah pendidikan yang wajar yang dibuat oleh pihak kerajaan. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sila Jelujung, last. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 040000 Pengurusan Kehakiman dan Perundangan dan juga butiran 040100 Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang. Saya ingin tanya kepada Menteri berkenaan sama ada peruntukan ini juga terlibat kepada penyelenggaraan dan juga naik taraf mahkamah-mahkamah. Saya merujuk kepada butiran ini, merujuk kepada bangunan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang yang begitu lama sedang dinaik taraf dan diperbaiki, tetapi sehingga sekarang kita lihat bahawa bangunan itu masih lagi tidak boleh digunakan. Bangunan itu merupakan satu bangunan yang ikonik di mana bangunan itu digunakan sebagai bangunan untuk prosiding mahkamah tinggi. Jadi saya mohon penjelasan daripada menteri berkenaan di atas isu tersebut. Dan saya juga memohon supaya diberi perhatian. Tiada masa, sorry. Later saya akan beri nanti ya. Bila saya habiskan dulu. Saya habiskan dulu. Ya. So saya juga mohon diberi perhatian kepada mahkamah-mahkamah lain di seluruh Malaysia. Juga memohon jasa baik menteri berkenaan untuk diberi perhatian berkenaan dengan kekurangan-kekurangan. Kadang-kala ada bangunan-bangunan mahkamah yang lama, yang usang, yang rosak. Umpamanya kadang-kala di Sungai Petani, di Alor-Star dan juga di tempat-tempat lain. Supaya kerajaan sentiasa memberi perhatian, memastikan bahawa kemudahan-kemudahan penghawa dingin, kemudahan internet, kemudahan-kemudahan seperti bangunan tempat letak kereta diberi perhatian sentiasa. Pada masa yang sama, saya juga ingin menarik perhatian Tuan Pengerusi kepada butiran B9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tuan Pengerusi, saya di sini ingin membaca satu peruntukan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Peruntukan Seksyen 25-1 yang berbunyi seperti berikut. Mana-mana orang yang diberi, dijanjikan atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan akta itu, hendaklah melaporkan pemberian, janji atau tawaran itu beserta dengan nama jika diketahui orang yang memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya kepada pegawai Suruhanjaya atau pegawai polis yang paling hampir. Ini merupakan satu peruntukan di mana kalau seseorang itu ditawarkan apa-apa sogokan, kita harus melaporkan perkara itu kepada SPRM. Kegagalan melaporkan perkara itu merupakan satu kesalahan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk
bertanyakan kepada menteri berkenaan. Dewasa ini ada satu kenyataan dibuat oleh Ketua Pembangkang bahawa ada ahli-ahli parlimen di sebelah sana yang telah ditawarkan projek dan sebagainya. Saya rasa amat terkilan. Saya tahu bagaimanakah cara suatu ketika dulu saya menjadi pembangkang di sebelah sana disebabkan oleh the Sheraton move. Jadi saya tidak mahu perkara ini berulang, berlaku. Dan saya memandang serius di mana Ketua Pembangkang telah mengadakan satu sidang akbar, membuat tomahan dan tuduhan mengatakan bahawa ada tawaran projek kepada ahli-ahli parlimen di sebelah sana untuk memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin bertanya, adakah Yang Amat Berhormat Menteri berkenaan mengetahui perkara ini? Dan saya ingin tanya, kenapakah Yang Berhormat Ketua Pembangkang tidak melaporkan perkara ini kepada SPRM? Dan saya juga ingin tanya, kenapakah ahli-ahli parlimen berkenaan yang telah dinyatakan, iaitu Yang Berhormat Ahli Parlimen Besut, Ahli Parlimen Kubang Pasu, Ahli Parlimen Tasik Gelugur, yang telah menerima tawaran-tawaran ini. Baca betul-betul laporan. Jangan menuduh. No, saya tanya soalan. Saya tak beritahu pun. Saya tanya soalan. Pasal saya ditawarkan. Perkara ini telah hanya diberitahu. projek sahaja. Perkara ini telah baca betul-betul laporan. Yang Mohd, saya tak beri laporan. Buat tuduhan. Saya tanya. Baca dulu. Saya tanya. Saya telah mengatakan perkara ini didedahkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Jadi saya tanya, kalau betullah 36-12 mengelirukan. Saya tak pernah buat pernyataan mengatakan saya ada ditawarkan rasuah dan sebagainya. Tak ada. Jelutong bertanya. Saya bertanya. Menteri lah akan jawab. Ya, saya bertanya kepada. Tapi dia menyebut besut. Yalah, masalahnya perkataan yang disebut perkara besut. Ini, Tan Sri Speaker. Besut tak pernah sebut. Besut, dengarlah dulu besut. Yalah, itu sebab you sebut besut, jangan sebut. Perkara ini disebut oleh. Besut, dengar dulu. Ya, benda belum pasti. Saya sudah beritahu sekarang. Besut. Benda belum pasti. Tan Sri Speaker. Besut. Ya, minta bersabarlah besut. Sebagai seorang bekas hakim, magistrate, peguam, apa yang saya katakan adalah perkara ini didedahkan oleh Ketua Pembangkang. Kalau betul perkara ini, sewajarnya Ketua Pembangkang melaporkan perkara ini kepada SPRM. Kalau beliau tidak melaporkan perkara ini kepada SPRM, bukankah itu menjadi satu kesalahan di mana Ketua Pembangkang boleh diambil tindakan? Jadi saya mohon penjelasan di atas perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini adalah perkara yang serius. Kita tidak mahu kerajaan kita dikecam. Kita tidak mahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dikecam, dituduh. Jadi saya mohon perkara ini diberi perhatian dan mohon penjelasan daripada Menteri berkenaan untuk menjawab. Terima kasih, Baik. Tuan Pengerusi. Terima kasih. Sekarang saya ke Jelutong ialah pembahasan akhir. Jadi sekarang saya akan jemput menteri-menteri untuk menjawab. Untuk itu saya jemput Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, silakan 15 minit. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mulakan ucapan penggulungan perbahasan Belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa ini dengan mengajak seluruh ahli jawatan ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang salah, kecuali melalui penyagaan yang dilakukan atas dasar redha meredai antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Tan Sri Pengerusi, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Hal Ehwal Agama sepanjang tempoh perbahasan belanjawan peringkat jawatankuasa daripada pagi tadi sehinggalah pada petang ini.
Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 15 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Izinkan saya menjawab semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat berdasarkan Peraturan Mesyuarat 66/1. Ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan pada hari ini adalah Terima kasih. Yang berhormat Bagan Serai, yang berhormat saya pergi satu-satu, Tuan Sri Kerusi. Okay, saya mulakan dengan yang berhormat Bagan Serai, Pokok Sena, Jasin, Paya Besar, Segamat, Parit, Pekalan Cepa, Kuala Krai, Tenggara, Pendang, Jerai, Parit Bunta, Seri Gading, Jerlun dan Masjid Tanah. Saya mulakan Tuan Sri Pengerusi dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Serai. Yang Berhormat menyatakan berdasarkan bajet 2024 ini, apakah ada penambahan perjawatan kepada kaki tangan halal JAKIM? Itu soalan yang pertama. Tuan Sri, yang betul, pada masa ini perjawatan di bahagian pengurusan halal JAKIM adalah seramai 170 orang termasuk kaki tangan pengurusan dan pentadbiran. Perjawatan ini terdiri daripada pelbagai skim dan kepakaran, iaitu skim hal ehwal Islam, teknologi makanan, farmasi, sains, kimia, teknologi maklumat dan pentadbiran. Manakala jumlah perjawatan di bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri adalah berdasarkan model perjawatan yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada tahun 2015 berdasarkan saiz industri dan trend jumlah permohonan mengikut negeri. Walau bagaimanapun, pengisian jawatan sedia ada di negeri-negeri adalah berdasarkan keupayaan negeri masing-masing. Selaras dengan keperluan pada masa ini dan ekspektasi pemain industri agar proses pensijilan halal dapat disegerakan, kerajaan sedia untuk mengkaji keperluan penambahan perjawatan di JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri dan JAIN serta implikasi kewangan bagi tujuan tersebut. Kerajaan mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat tentang struktur pengurusan pensijilan halal di bawah JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk diswastakan. Yang ini berkaitan dengan soalan yang kedua yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Bagan Serai, iaitu yang mencadangkan supaya pensijilan halal Malaysia ini tidak diswastakan. Pada masa ini, kerajaan tidak berhasrat untuk menswastakan pengurusan pensijilan halal dan peruntukan dalam perenggan 3 Perintah Halal Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 yang memberi kuasa kepada JAKIM dan MAIN sebagai pihak berkuasa berwibawa untuk memperaku mana-mana makanan atau barang-barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengannya adalah halal masih lagi berkuat kuasa. Dan perkara ini, Tuan Sri Pengerusi, adalah selari dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-70 pada 28 Ogos 2023 supaya urusan pensijilan halal di peringkat domestik dan antarabangsa terus dikekalkan di bawah JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri sebagaimana yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-222 pada 20 Oktober 2010. Yang Berhormat Bagan Serai juga ada bertanya berkaitan dengan adakah program wakaf tani diteruskan. Tuan Sri Pengerusi, ya, program wakaf pertanian ataupun watani yang dilaksanakan menggunakan peruntukan inisiatif belanjawan tahun 2022 masih diteruskan menggunakan dana sedia ada dan hasil jualan produk watani. Program ini merupakan inisiatif Yayasan Wakaf Malaysia bagi melonjakkan peranan wakaf dalam sektor agroekonomi. Ia telah dimulakan pada bulan April 2022 dan telah menghasilkan 4 jenis tanaman iaitu jagung,
di mana menghasilkan 1,000 tongkol melalui 6 pusingan tanaman. Golden melon menghasilkan 1,500 melalui 5 pusingan tanaman. Nenas menghasilkan 700 biji melalui 1 pusingan dan cili 1 pusingan. Bagi mempelbagaikan produk watani, tanaman serai, penternakan ikan keli dan ikan talapia berskala kecil turut dijalankan. Buat masa ini, watani dilaksanakan di atas tanah berkeluasan 10 ekar dengan 5 orang pekerja ladang dari golongan B40 di mana salah seorangnya merupakan OKU pendengaran. InsyaAllah watani akan diperluaskan ke seluruh negara sekiranya model sedia ada watani ini berjaya. Yang Berhormat Bahagian Serai, Puan Timbalan Pengerusi juga bertanya berkaitan dengan peruntukan oleh MAWIP diberikan kepada Majlis Peguam Syar'i. Pada tahun 2024, MAWIP tidak lagi memperuntukkan bajet kepada Jawatan Kuasa Peguam Syar'i kerana telah didaftarkan sebagai Majlis Peguam Syar'i di mana Majlis Peguam Syar'i ini mempunyai peruntukan sendiri. Perkara ini diputuskan di peringkat MAWIP melalui sesi simakan anggaran perbelanjaan MAWIP 2024 pada Jun 2023 dan telah diluluskan di mesyuarat khas MAWIP bilangan 3 tahun 2023 pada 20 September tahun ini. Berbanding tahun 2023, MAWIP telah menyalurkan sejumlah RM70,000 bagi membiayai aktiviti kepada Jawatan Kuasa Peguam Syar'i. Wabi Bahagian Serai juga bertanya berkaitan dengan jumlah cetakan. Ini Pak Musi. Berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal peruntukan untuk Majlis Peguam tu. Kalau tidak, saya ingat perjalanan untuk mereka nak menggerakkan majlis ini agak terencat. Jadi saya merayulah, saya mewakili mereka, kita harapkan pihak MAWIP untuk memberikan peruntukan kepada majlis ini. Kalau tidak, mereka tidak mampu untuk bergerakkan. Biarlah dia jadi satu model untuk kita, dia akan dicontohi oleh negeri-negeri lain pula. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bahagian Serai. InsyaAllah saya akan bawa perkara ini kepada MAWIP dan persoalan yang timbul ini Yang Berhormat ialah bagaimana kita nak memastikan supaya Majlis Peguam Syar'i ini melalui Akta Guaman Syar'i yang sedia ada ni, supaya mereka ni boleh memikirkan bagaimana untuk generate pendapatan mereka ini sendiri. Tapi saya setujulah dengan apa Yang Berhormat Bahagian Serai Yang Berhormat sebut sebentar tadi. Untuk permulaan ini mereka sudah tentu memerlukan dana yang tertentu untuk membolehkan mereka ini untuk bergerak. Terima kasih. Berkaitan dengan cetakan naskah Al-Quran yang persoalan ini yang dikekalkan sebanyak 20,000 naskah seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun pada tahun 2023. Yang Berhormat juga mohon untuk nyatakan apa jenis naskah Al-Quran yang akan dicetak yang bernilai RM500. Puan Timbalan yang dipertua, jumlah sebenar keseluruhan naskah Al-Quran yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah 1 juta naskah. Jumlah awal dicetak ialah sebanyak 20,000 naskah. Yang Hormat Menteri. Ya. Tan Sri Musa, bila cokma di bawah, kita kena sebut Tuan Pengerusi, bukan Tuan Dipertua. Okey? Itu di kaedah dah. Tadi sebut apa ni Tuan Speaker. Itu pun jadi masalah ke benda? Tak boleh. Understood je lah. Peraturan tak boleh. Bukan understood jangan main macam tu. Cukup. Ni astut ni apa dia astut. Ini peraturan ni. Tak reti diamlah. Terima kasih benar. Saya ingat kot saya sebut Puan Timbalan Pengerusi. Tadi pula saya sebut yang ya. Okey, terima kasih. Tak apa, teruskan. Okey, terima kasih benar. Pada masa ini, jumlah naskah Al-Quran yang telah dicetak dan diterbitkan adalah sebanyak 96,000 naskah Al-Quran beserta terjemahan pelbagai bahasa. Antaranya Al-Quran dan terjemahan Inggeris sebanyak 70,000 naskah, Al-Quran dan terjemahan bahasa Cina Mandarin sebanyak 20,000 naskah,
Al-Quran dan terjemahan Khmer sebanyak 5,000 naskah, Al-Quran dan terjemahan Swedish sebanyak 1,000 naskah. Untuk makluman yang berbahagia, yang berhormat bahagian, Al-Quran yang dicetak dan diedarkan tersebut adalah Al-Quran terjemahan dalam pelbagai bahasa, antaranya English, Cina, Khmer dan Swedish. Dan kos sebenar bagi cetakan sebuah Al-Quran adalah sebanyak RM38 senaskah, termasuk kos edaran, dan bukan RM500 senaskah seperti yang didakwa. Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Pokok Sena ingin mendapatkan penjelasan berkaitan bilakah jawatan kuasa khas pemberkasaan dan undang-undang syariah akan ditubuhkan. Siapakah yang menganggotai jawatan kuasa khas tersebut? Adakah melibatkan pembangkang dan NGO? Dan berapa lama masa yang diberikan oleh jawatan kuasa untuk menyelesaikan masalah perundangan agama? Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, Kerajaan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 28 Ogos 2023 yang lalu berkenaan penubuhan jawatan kuasa khas bagi mengkaji isu-isu yang melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri mengenai penggubalan undang-undang Islam. Untuk makluman ahli yang berhormat, senarai nama anggota bagi jawatan kuasa khas ini telah dimuktamadkan dan pelantikan akan dibuat dalam masa yang terdekat. Jawatan kuasa khas ini akan dianggotai oleh golongan pakar perundangan dan kehakiman dan pengamal undang-undang di Malaysia. Sasaran bertempoh atau time frame yang diperlukan oleh jawatan kuasa ini dalam menyelesaikan masalah perundangan Islam ataupun isu berkaitan dengan kompetensi negeri untuk membuat undang-undang khususnya berkaitan dengan undang-undang Islam akan ditetapkan dalam term of reference atau TOR selepas selesai pelantikan anggota jawatan kuasa khas tersebut. Yang Berhormat Pokok Sena juga ingin meminta penjelasan berhubung dengan siapakah yang bertanggungjawab mengawal benih-benih Islamofobia seperti larangan takbir dan larangan kunut nazilah. Tuan Pengerusi, Islamofobia dapat diertikan sebagai ketakutan terhadap agama Islam, penganut atau apa yang berkaitan dengan Islam. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukanlah disebabkan Islamofobia, tetapi lebih kepada salah faham terhadap kebersamaan dan solidariti rakyat negara ini terhadap isu-isu yang berlaku di peringkat global. Dalam hal ini, pihak kerajaan akan terus menggiatkan penerangan untuk menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian di kalangan rakyat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Minta celah sikit. Ya, Abang. Terima kasih kepada respon Yang Berhormat tadi. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat sebagai Menteri Agama. Kekeliruan dan Islamofobia ini disebabkan salah tanggap terhadap Islam, tak faham. Bukan sahaja di kalangan masyarakat di luar sana, bahkan sampai di kalangan menteri-menteri. Teluk Intan berapa kali buat posting dan dulu sebut Taliban dan sebagainya. Dan berapa orang lagi? Adakah yang berusaha untuk fahamkan di kalangan menteri-menteri kabinet dulu? Saya merujuk kepada larangan untuk kunut nazilah. Kunut nazilah ini bila kita baca, jangan berbahas. Sesiapa sahaja pun yang dizalimi, termasuk orang yang bukan Islam, kalau dia dizalimi, doa dia tetap mustajab. Hadis Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa duna masyarakat. Yang Berhormat Jadi Yang Berhormat, saya nak tanya, perkara seperti ini sepatutnya perlu untuk ditangani oleh agensi agama di Jabatan Perdana Menteri, khususnya JAKIM, untuk memberi kepahaman yang jelas. Di kalangan menteri sendiri pun kerana tak faham. Sebab itu ada larangan terhadap bacaan Peraturan Mesyuarat nazilah. 36 sangkaan jahat dituduh terhadap seorang ahli.
apa yang disebutkan tadi oleh Pengkalan Cepa yang menduduh terang-terang ada masalah faham kefahaman Teluk Intan berkenaan isu apa yang dia nak bangkitkan itu sebenarnya adalah satu sangkaan jahat yang tidak boleh dinafikan niat dia. Jadi saya mohon Timbalan Speaker buat satu ruling minta Pengkalan Cepa tarik balik apa yang disebut tadi. Pengkalan Cepa nak buat penjelasan kah? Saya merujuk kepada satu posting daripada Nga Komeng. Sekolah bukan tempat untuk konflik, pahaman ekstremisme dan keganasan. Sebaliknya itulah sifat sangkaan manusiawi. jahat. Han tak faham apa yang dia cakap. Dan dirujuk kepada gambar satu posting daripada seorang pendakwah. Cukuplah. Seolah berpakaian. Ngaku saja sangkaan jahat. Apa yang disebutkan diputarbelikkan. Adalah ekstremisme. Sila tarik Ini balik. salah Senang faham. saja. Orang-orang Palestin mereka berjuang benda ni salah. untuk Apa yang membebaskan Pengkalan tanah Cepa air bawa mereka, tu sebenarnya berjuang untuk memesongkan kemerdekaan. Dewan, Bukan macam parti menaburkan komunis fitnah dan yang dalam sangkaan negara kita jahat sebagai terhadap Tak, saya ada dengar penjelasan. mesyuarat. You dengar penjelasan dulu. You bangkitkan. Ya, Dewan. saya tak setuju apa yang dia bawa. Dia teruskan tabur fitnah. Penjelasan dulu. Ni bukan hang. Penjelasan yang terus tabur fitnah itu tak mengaku salah. Itu bukan penjelasan. Apa dia cakap betul? Gunakan ruang untuk penjelasan untuk terus tabur fitnah. Dengan bagi Itu penjelasan salah. dengar dulu. Tak habis penjelasan, tak habis lagi penjelasan. Pendan sila duduk. Yang lain kenapa? Nak buat penjelasan juga? Point of order tadi. Yang berhormat pengerusi sepatut kena tegur Ipoh Timur. Ini flaw saya yang berhormat pengerusi bagi untuk saya bagi penjelasan. Ya, Pengkalan Cepa, Tengah-tengah saya tarik buat posting. itu, dia provoke. Inilah perangai Ipoh Timur yang Pengkalan biadab. Cepa. Yang berhormat. Ya, tunggulah penjelas habis dulu barulah boleh bangun untuk buat peraturan mesyuarat lain pula. Yang berhormat. Ini bawa peraturan mesyuarat minta penjelasan, orang bagi penjelasan mencelah. Biadab. Yang berhormat. Apa ni? Pengkalan Cepa. Itulah biadab. Pengkalan Cepa. Sini. Apa yang betulnya? Pengkalan Cepa. Apa yang betulnya? Adakah saudara yang berhormat tahu apa yang diniatkan oleh Teluk Intan? Tak tahu, jangan cakap. Menganggap bahawa berpakaian seperti pejuang Palestin sebagai Adakah apa yang dia cakap tu salah? Keganasan. Apa yang dia cakap tu? Tak payah jadi hero lah. Beruas. Pengkalan Cepa. Sini, Kepong. Bila tarik posting tu? Bila? Menteri Gulung, Bila tarik posting? Menteri Gulung, Speaker. Ini flaw siapa, Speaker? Saya menjelaskan kepada Speaker kenapa dia pula nak Saya mencelah. nak tanya, bila tarik posting tu? Ni Bila tarik? peraturan mana dia pakai ni? Jawab. Bila Teluk Intan post itu? Tarik. Bagi tahu. Kenapa saya kena jawab? Ini pencelahan mana? Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk dulu. Beluas. Siapa speaker ni? Siapa speaker ni? Beruas. Terima kasih. Pengkalan Cepa, jawab. Bila tarik posting Teluk Intan tu? Di Timbalan Pengurusi, saya merujuk kepada perintah 37.2 ini mengganggu ni. Mengganggu. Nanti bagi saya habiskan. Tadi Kepong mengganggu. Besok pun tadi mengganggu. dikatakan Teluk Intan nak menegah pengajaran ekstremisme dekat sekolah. Tapi dia Pengkalan Cepa twist the words dengan tafsiran dia tersendiri. Kata pemakaian orang Palestin itu satu keganasan. Itu tafsiran yang mengelirukan Dewan. Kerana perkataan bukan saya tafsir, ini Nga Komeng punya medsos. Bila dia dah delete sekolah. Dia dah delete tapi Yang berhormat dia Pengkalan tak kata Islam itu ekstremisme.
Dia kata jangan bawa ekstremisme kepada sekolah kita. Kenapa petik gambar ni? Kenapa letak gambar ni? Yang memutabelekkan apa Ini yang merujuk dinyatakan kepada oleh pemerintah. pakaian bagaimana pejuang Palestin. Jadi Sila duduk dulu. Sila duduk dulu. Jelutong nak bawa peraturan masyarakat mana? Don't put words in people's mouth. Itulah fitnah. Timbalan Pengerusi, saya rujuk kepada peruntukan Standing Order 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Soalan daripada Yang Berhormat Kepong bertanyakan kepada Pengkalan Cepa bila posting itu dibuat. Nombor 1. Nombor 2, Pengkalan Cepa telah mengakui sekarang bahawa dia kata, Yang Berhormat kata, posting itu telah pun di-delete. Jadi persoalannya adalah, adakah benar posting itu dibuat oleh Yang Berhormat? Dan kedua, kalau posting itu telah pun di-delete dan tidak ada tarik, memang kenyataan itu mengelirukan Dewan dan bersangkaan jahat terhadap menteri dan berniat untuk melanggar peruntukan 36/9C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit atau bermusuhan di antara kaum. Tan Sri Speaker telah pun memberi petua supaya perkara ini tidak diulangi, bermula daripada Pengkalan Cepa juga. Pengkalan Cepa sengaja membangkitkan perkara itu sekarang, membuat tuduhan terhadap kerajaan, terhadap seorang menteri. Takkan kita nak benarkan beliau untuk mengulangi kenyataan itu? Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Saya minta Yang Berhormat untuk tarik balik kerana Yang Berhormat Menteri Nak tarik pun balik tak apa, ada. Speaker? Memang ada pun. Ini bukti. Saya takkan tarik balik. Nak tarik balik apa? Apa yang saya sebut? Apa yang kamu sebut? Apa wording yang saya nak tarik balik tu? Mesti very specific. Saya kata, adakah Yang Berhormat Menteri sedar perkara ni dan adakah JAKIM perlu memainkan peranan untuk menjelaskan kepahaman Islam supaya Islamofobia dan salah tanggap tentang Islam. Inilah fitnah nak kata menteri Islamofob. Faham dah? Tarik balik. Duduklah. Tarik balik. Lagi pening kalau Ibu Timur bercakap. Insaflah Pengkalan Tuan Cepa. Pertua, teruskan dengan pengulangan menteri, tak ada benda yang nak ada tarik balik. Selesai dah. Pengkalan Cepa membuat tuduhan bahawa Pengurusi sudah buat satu ruling. Mesti ada ketetapan untuk ditarik balik perkataan yang menyatakan menteri menyatakan Islam itu ekstrim. Jadi ruling sudah buat, mesti ada penerangan dan keputusan. Terima kasih. Pengkalan Cepa. Beruas, tak betul. Dia tak pernah kata pun menteri itu ekstrim, mengatakan satu... Speaker dah buat petua. Tadi Pengkalan Cepa yang sebut. Speaker dah buat petua. Adakah pihak pembangkang nak melawan petua Speaker? Ini Dewan. Ibu Timur, you tak boleh bercakap selagi pengurusi tidak panggil. Sama kepada besut ya. Samalah besut. Pengkalan Cepa. Pengkalan Cepa. Saya merayulah kepada Pengkalan Cepa. Boleh golong tu terus. Tolong tarik balik kenyataan itu kerana membuat tuduhan bahawa menteri menyebabkan Islamofobia. Duduk. Pengkalan Cepa. Lagi banyak bercakap jelutong, lagi berbelit. Pengkalan Cepa, tolonglah. Yang Berhormat Pengurusi, seorang yang berhormat telah buat ruling daripada PAS. Saya berhak untuk jangan cakap berbelit-belit. Jelutong duduk dulu. Siapa cakap ni? Saya berhak untuk tidak bersetuju dengan ruling speaker dan saya akan bawa usul. Saya tak akan tarik balik. Sila. Sila bawa usul ya. Kena tarik lah. Kena tarik dulu. Timbalan Pengerusi. Timbalan Pengerusi,
telah buat keputusan minta dia tarik balik, pengadilan cepat tak nak tarik balik, apakah tindakan selanjutnya? Adakah dia sepatutnya disuruh keluar? Saya mempersilakan. Hari itu bila saya tak nak tarik balik, saya diminta untuk keluar. Adakah perkara yang sama, ya? Keputusan yang sama harus 2 bulan kenakan ke atas pengadilan cepat. Ya. Saya sudah buat ruling bahawa pengkalan cepat perlu tarik balik fitnah kepada menteri, tetapi Yang Berhormat pengkalan cepat kata nak buat usul. Jadi buat usul selepas ini, hari ini boleh minta keluar untuk rehat sampai esok. Tahniah tampin tepuk tangan kepada Bacuk ni. Terima kasih tahniah. Pentara. Saya tak lupa masalah ni. Saya takkan lupa anda. Sebab lah yang mengakibatkan Dewan kita suasana yang tak cukup baik. Tahniah tampin. Cameron Highland mempengerusikan mesyuarat. Ada satu ruling yang dibuat kepada saya dan saya menyatakan I beg to differ dan saya bawa usul, saya tak dihalau keluar. Dan akhirnya usul saya bawa itu benar, saya tidak bersalah. Siapa yang pengerusikan mesyuarat lah ni? Sekarang saya jadi yang kenapa saya perlu dihalau keluar? Dewan. Yang saya nak tarik balik pun Yang Berhormat pengerusi tidak sebut secara jelas dan spesifik apa saya kena tarik balik. Sekarang ini saya tidak adil. Apa yang saya nak kena tarik balik? Bila dah kelang kabut macam ni, saya pun tak tahu mana satu yang kena tarik balik. Jadi tidak adil. Menuduh Menteri Islamofob. Itulah Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Keputusan itu muktamad. Kena rujuk Hansard dulu. Standing Order 99. Rujuk Hansard dulu. Keputusan itu muktamad. Tak bolehlah bahas-bahas lagi dengan puan pengerusi. Dia minta apa yang perlu ditarik balik. So kalau kita tak dapat clear apa yang dia cakap, jadi rojok kepada Hansard. Tolong jangan buang masa. Jangan buang masa. Tarik balik tuduhan dan dakwaan menteri adalah Islamofob. Tarik balik senang je. Senang ba? Apa? Apa? Saya minta Yang Berhormat pengkalan cepat untuk rehat. Sabar. Ya. Ha, nanti yang lain sila duduk. Puan pengurusi, Yang Berhormat Speaker, bagi saya jelaskan. Tak perlu. Sekarang Perlu ni jelaskan. apa Besut sila duduk atau pesut pun mau rehat. Tak perlu bazir masa. Saya sudah minta Yang Berhormat pengkalan cepat untuk rehat untuk hari ini. Kalau Yang Berhormat besuk pun mau ikut sekali pun boleh. Pendang pun mau ikut. Saya mau teruskan persidangan. Sila duduk pendang. Speaker, besut selalu rehat, tak apa. Pengkalan Cempa minta menteri supaya menjelaskan bagaimana nak Sila mengekang duduk. Islamofobia. Itu saja. Lepas tu dia orang masuk, dia orang kata Masuk usul. Saya minta Yang Berhormat pengkalan cepat untuk keluar ya. Puan pengurusi, perkataan apa yang Saya nak ditarik tarik balik? balik, Saya saya tak tahu tak apa. faham sekarang. Yang Berhormat pengurusi Dia pun orang pun tak pasti perkataan tak tahu. apa. Puan Speaker takkan kena hanya tarik faham. balik berdasarkan kepada perkataan apa yang nak ditarik desakan balik? daripada sebelah sana. Yang Berhormat pengurusi apa perkataan saya nak kena tarik balik? tuduhan bahawasanya Menteri Islamofob. Kamu faham ke? Lah bercakap. Dengar dulu speaker bercakap. Isu apa? Perkataan apa? Puan Speaker, Ingat dulu, saya nak membantu pengurusi. Kalau pengurusi sendiri tidak boleh beri apa perkataan spesifik kena tarik balik, saya nasihat pengurusi buat ruling baru untuk rujuk. Saya sudah kata saya menggunakan peraturan mesyuarat 36(6), seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain, dan tadi Yang Berhormat Pengkalan Cepat telah menyebutkan Yang Berhormat Menteri Teluk Intan tentang pos yang di print screen kah atau Puan Speaker, dia bertanya. Saya bertanya. Dia bertanya. Bukannya menuduh. Dia bertanya.
Dia buat tuduhan. Dia buat dakwaan, bukan tanya. Perkataan adakah ialah pertanyaan. Itu yang disebut oleh bekalan cepat. Adakah? Dia buat tuduhan. Saya sudah buat ruling, jadi saya silakan Yang Berhormat Pengkalan Cepat untuk keluar. Bendara, sila tolong. Apa ni? Sila duduk, Bentang. Tak betul. Pasal apa? Tak betul buat usul, ha? Tak betul buat usul. Dia nak buat usul lah. Ya, ya. Tapi dia tak perlu keluar sebab Jadi apa? Tak Yang tahu. Berhormat Bentang, kalau nak keluar pun boleh keluar. Saya tak keluar lah sebab saya tak ada masalah. Jadi sila duduk. Tadi sebab kita minta... Saya tak mau baja masa di sini. Masa menteri sudah habis, jadi saya akan jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi untuk menjawab dalam masa 15 minit. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Terima kasih. sesiapa yang tiada dalam Dewan boleh bagi jawapan tertulis sahaja. Saya boleh teruskan sekarang. Ya. Tuan Speaker, terima Teruskan. kasih.